Saya dengan ini mengemukakan soalan nombor 3. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Senator Toh Chin Han. Betul yang betul. Kerajaan akan membuat perkara yang betul walaupun dalam masa beberapa bulan ini dianggap tidak popular. Dan kami yang berhadapan dengan rakyat telah dikata macam-macam. Tidak mengapa, kami akan meneruskan usaha-usaha walaupun ia tidak popular, iaitu menukar sistem SST kepada GST. Ini adalah suatu perubahan sistem percukaian negara yang paling besar dalam sejarah negara Malaysia. Menukar SST kepada GST. Apakah maksud menukar SST kepada GST? Pihak pembangkang di luar sana inginkan cukai 10% dikekalkan kepada rakyat. Tetapi kerajaan memutuskan perlu diturunkan 10% itu kepada 6%. Pembangkang suka rakyat kena 10%, tapi kerajaan suka supaya 6% diturunkan kepada 10% diturunkan kepada 6%. Pembangkang suka ekonomi gelap terus berlaku di bawah sistem GST, tetapi kerajaan inginkan ekonomi gelap, orang lari cukai, orang tak bayar cukai, orang yang membayar cukai yang sepatutnya lebih tinggi, supaya dihentikan 30% ekonomi gelap ataupun ekonomi terselindung yang ada dalam negara Malaysia ini. Kita ingin turunkan pada 10 dan 15%. Pembangkang tak suka perkara itu. Mereka suka supaya terus ekonomi gelap ini berada dalam negara Malaysia. Kemudian, kerajaan akan meneruskan sistem percukaian yang lebih telus. Dulu rakyat bayar cukai 5%, 6%, 10%. Tapi rakyat tidak tahu mereka sudah bayar cukai SST. Kerana sistem SST tidak telus. Dia masuk dalam harga pakaian, masuk dalam harga kereta, masuk dalam harga semua barang yang dibeli. Tetapi kita tidak mahu perkara yang tidak telus itu diteruskan. Pembangkang suka perkara tidak telus itu diteruskan. Kita ingin transparent, iaitu ketelusan. Sekarang ini, semua barang yang kita beli ada dalam resit dan kita tahu yang mana bercukai 6%, yang mana tidak bercukai ataupun zero rated 0%. Ini perkara-perkara utama apabila kita ingin menukar sistem SST kepada GST. Pembangkang suka supaya ekspor negara kita ni mahal dan sukar untuk kita bertanding di luar negara. Kerana apa? Dalam sistem SST, ekspor dikenakan cukai. Dalam sistem GST, ekspor tidak dikenakan cukai dan ekspor kita akan berkembang beberapa peratusan yang tertentu. Dengan perkembangan ekspor itu, negara akan bertambah maju kerana ekspor yang bertambah akan menyebabkan ekonomi lebih berkembang. Ini antara kebaikan-kebaikan utama dalam sistem GST dibanding dengan SST. Menjawab soalan senator, pembangkang nampak suka supaya kerajaan meletakkan cukai yang lebih tinggi kepada rakyat apabila SST diteruskan. Tapi kerajaan Barisan Nasional ingin cukai rakyat diturunkan. Kerana GST, kita boleh menurunkan cukai, iaitu cukai syarikat daripada 25% kepada 24%. Cukai korporat ataupun cukai syarikat itu bermula taksiran tahun 2016. Cukai pendapatan PKS, perusahaan kecil sederhana, turun daripada 20% kepada 19%. Cukai pendapatan koperasi turun 1 hingga 2 mata peratusan mulai taksiran tahun ini. Kemudian yuran kesetiausahaan dan pemfailan cukai juga dibenarkan potongan cukai sehingga 5,000 hingga 10,000. Pemberian bantuan tunai bagi pembelian perisian perakaunan patuh GST RM1,000 kepada PKS. Perbelanjaan pembelian peralatan dan perisian ICT diberi allowance modal dipercepatkan. Perbelanjaan ke atas kos latihan perakaunan dan ICT berkaitan GST diberi potongan tambahan. Dan kita turunkan cukai pendapatan rakyat daripada 1 hingga 3 mata peratusan. Ini menunjukkan bahawa GST boleh menurunkan cukai rakyat. Dulu cukai 5% turun jadi 0% kerana kita kerana cukai barangan itu kita zero rated kan. Segala jenis ikan masin, segala jenis kelapa parut, ikan kembung half cook, sotong kering, buah-buahan import misalnya.
Dulu ada 5% cukai, dengan GST kita 0%kan. Kemudian minuman bergas, minuman dalam botol, baju, pakaian, coklat, gula-gula, ini 10% dulu. Perabot rumah, perabot pejabat, tayar, bateri, alat ganti kenderaan, pinggan mangkuk, periuk belanga, kereta semua jenis, barangan elektrik, kasut, beg, alat solid, tekstil, langsir, fabrik, alat tulis, pakaian sekolah, kayu, papan, tiles, cat, zinc, tuala wanita, pampers bayi, TV, radio, dapur, tikar, kapet dan macam-macam lagi. Semuanya dulu 10%, kita buang 10% itu, kita jadikan 6%. Tapi pembangkang suka 10% itu dikekalkan. BN suka 10% itu turun kepada 6%. GST menurunkan cukai rakyat. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan, Tuan Ko Chin Han. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Datuk ini betul. Saya sedar bahawa Kementerian Kewangan telah mengambil pelbagai langkah positif untuk mengurangkan kesan dan beban GST terhadap rakyat. Juga telah mengambil tindakan-tindakan undang-undang ke atas pihak yang mengambil kesempatan ini untuk mengaut keuntungan. Oleh yang demikian, saya mohon Menteri Kewangan menyatakan setakat manakah kerjasama antara Kementerian Kewangan dengan KPDNKK dalam menangani isu peniaga mengaut keuntungan yang tidak munasabah. Begitu juga dengan peniaga yang sengaja menaikkan harga barang walaupun barang tersebut tidak dikenakan GST. Begitu juga dengan peniaga yang memburukkan nama kerajaan demi justifikasi menaikkan harga barang mereka. Terima kasih. Terima kasih amat. Silakan Menteri. Itu akan dijawab oleh Menteri. Menteri ada kat sini, Timbalan Menteri pun ada di sini, KPDNKK. Tetapi saya nak maklumkan, itu soalan nombor 6 ya. Nombor 6. Itu ya. Itu dia Tok Puan Hajah Zaitun, dia mengenai penguatkuasaan. Tetapi apa yang berlaku di luar sana, kita dah 1 tahun 17 bulan sebenarnya, 17 bulan membuat persiapan tentang GST, dan peniaga-peniaga sebenarnya tahu dan mereka belajar dan semua maklumat ada di hujung jari pada saat yang ketika ini. Mereka yang duduk dalam gua sahaja yang tak tahu maklumat tentang GST ni, yang betul ya. Kalau duduk di luar gua, insya-Allah mereka lihat www.customs.gov.my, tahu semua tentang GST ni. Kalau ahli-ahli yang berhormat kurang jelas, boleh lihat segala portal kpdnkk.gov.my ya, treasury.gov.my, gst.customs.gov.my. Kalau mereka kata mereka tidak tahu, itu adalah sebenarnya pembohongan, dan ketidaktahuan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengikut undang-undang. Katalah mereka mencuri, lepas itu mereka kata tak tahu mencuri itu salah. Mana ada dalam dunia ini boleh terlepas daripada kejahilan, daripada tidak melakukan dan mengikuti undang-undang. Jadi maklumat itu boleh diperolehi dengan mudah pada saat dan ketika ini. Apa yang berlaku di luar sana, mereka sengaja, peniaga-peniaga yang tidak beretika. Ada peniaga yang banyak beretika. Mereka campur SST dengan GST. Itu masalah. SST ni ada 5%, barangan makanan diproses. Ada 6% perkhidmatan, hotel, top up ya, KFC dan yang seumpamanya, dan services yang lain, itu 6%. Barang-barang 10% saya dah sebut tadi. Sepatutnya tolak SST dulu, baru campur GST. Tolak 5%, segala makanan diproses, campur 6%. Boleh naik 1%, tetapi boleh claim input tax credit 6%. 6% input tax credit mengurangkan kos perniagaan kepada 370,296 registran GST sehingga semalam. Kos perniagaan turun 6%. Apabila kos perniagaan turun 6% kerana mereka boleh claim input tax credit, barang-barangan makanan diproses daripada 5% naik 6% itu sebenarnya boleh diserap kenaikan. Kemudian barang-barangan perkhidmatan yang 6%, kita buang dulu 6%. Masukkan kembali 6% GST, barangan itu tidak berubah. Itu sebab KFC, McDonald,
Pizza Hut, Domino Pizza, sama ada turun ataupun tidak berubah, sebab barangan itu ialah barangan 600 sebelum ini, buang 600 SST itu, campur 600, 6 tolak 6, kosong. Kemudian yang jadi masalah ialah mereka tidak mengurangkan yang 10% SST ini. Tapi ada yang ramai yang mengurangkan juga, terutama pasar raya besar. 10% dibuang dulu, tolak SST 10%, baru campur 6% GST. Maka adalah pengurangan 2, 3, 4%. Apabila saya kata pada bulan 10 tahun lepas, GST mengurangkan harga kereta, dalam Facebook dan macam-macam media sosial, mereka kata Mak Maslan bodoh, bangang, bahlul dan segala perkataan-perkataan macam itu. Saya dah mangli dengan perkataan-perkataan begitu. Pada 1 hari bulan 4, 6 syarikat kereta di Malaysia menurunkan harga kereta. Kerana sebelum ini kereta 10% SST. Sekarang GST 10% turun jadi 6%. Begitu juga barang-barang yang saya sebutkan tadi. Termasuk pakaian yang ahli-ahli Muhammad Senator pakai daripada hujung rambut sampai ke kaki sekarang ini. Semua ada 10%. Kecuali jam tangan dan barang kemas. Yang lain semua ada 10%. Jadi barangan pakaian itu sepatutnya turun harga. Ya. Jadi tentang perkara ini, tolak dulu SST baru campur GST. Peniaga di sana tahu, tapi ada yang buat, ada yang tak buat. Dan kita menunggu, kata custom 6 bulan baru stabil. Saya minta custom menstabilkan dalam masa 3 bulan GST ini, supaya segala perkara-perkara itu boleh diturunkan. Yang paling takut harga barang turun ialah pembangkang. Kerana pembangkang kata BN barang naik. Tapi dengan GST kalau barang turun, yang paling takut dan terduduk ialah pembangkang. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan, Datuk Haji Muhammad Salim. Terima kasih Yang Dipertua. Tahniah kepada Menteri yang telah bagi penjelasan yang cukup jelas. Cuma saya lihat 8 hari ini dah 8 hari difahamkan bahawa pungutan dari segi GST ini melebihi 200 juta. Tahniah dan syabas lah. Tapi apa yang saya fikirkan supaya diambil kira bahawa makanan harian, contohnya baru-baru ni rungutan pada mereka di kalangan pelajar, orang kampung ni, minum teh tarik, roti canai, mi dan sebagainya kena GST. Tadi kita kata soal serapkan, tapi saya punya pandangan, kalau boleh kajian ni dibuat, dikecualikan makanan harian ni, yang di bawah RM10 ni. Minum sarapan pagi, tak kalah sarapan pagi ni kena 6%, petang kena 6%, malam lagi kena 6%, pada mereka yang tak masak di rumah, yang makan di luar ni. Jadi apa yang boleh kita membantu agar dapat meringankan ataupun dapat kita kecualikan langsung daripada senarai cukai yang perlu dibayar. Apa pandangan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Haji Muhammad Salim. Semua barangan mentah makanan 0% GST. Sayur, ulam, buah-buahan semua 0%. Ikan segala jenis, ikan kecil, ikan besar, ikan kering, ikan tak kering, segalanya itu, udang, ketam, lobster, oyster dan segala yang ada dalam laut yang boleh dimakan 0% GST. Dan yang dah hidup tu mati kita keringkan pun 0% GST. Segala rempah ratus untuk mereka masak, sama ada di kantin, di cafeteria, di restoran mamak, semuanya 0%. Segala kopi, kalau kopi 0%, tapi kopi jantan, kopi janda 6%. Sebab mereka nak kuat dengan kopi itu, mereka kena bayarlah GST. Dan segala gula, garam, apa lagi ya, bahan-bahan, air untuk masak, daging lembu, daging kambing, telur ayam, itik, telur itik, khinzir, semua 0% GST. Bahan-bahan untuk mereka masak, untuk rakyat masak di rumah, gas 0% GST. Dan siapa-siapa yang nak masak di kantin sekolah, di kedai mamak, di restoran, di mana juga bahan-bahan mentah bekalan makanan itu 0%
0% GST yang dibetul. Kenapa tiba-tiba nak naik harga? Sebab mereka yang mendaftar dengan GST boleh claim input tax 6%. Barangan yang dimasak itu 0% GST, beras, segala jenis beras, basmati, kalau ada nama bas hidup ke apa ke, semua 0% GST kepada bekalan makanan ini. Dan apabila dimasak di semua-semua tempat itu, baru ni saya pergi UiTM, saya bukan suruh masak kat hostel. Ya. Saya kata kalau kita sesekali masak, kalau kita duduk di luar kampus, itu maksud saya. Tapi di viral, hebat betul ya kenyataan itu. Kalau kita belajar di luar kampus, apa salahnya kita masak sesekali. Jadi di kedai makan dan sebagainya, kalau mereka mendaftar 500,000 pendapatan ke atas, baru mereka boleh mengenakan GST. Apa juga yang dijual, baru boleh mengenakan GST. Jadi cadangan yang berhormat supaya makanan-makanan itu tak kena GST, tak boleh juga. Sebab makanan itu dah 0% GST, apabila dimasak baru kena GST, pun boleh dikurangkan kepada harga asal kerana mereka boleh claim input tax credit. Ya. Mereka semua tahu tapi sengaja. Dan yang bab tahu tapi sengaja ni kita serah kepada KPDN KK untuk tangkap, masuk penjara